Kalau kita sebut Commonwealth atau negara-negara Commonwealth, kita yang terbayang dengan Commonwealth mesti sukan Commonwealth. Jadi sebenarnya Commonwealth ni apa? Commonwealth ni dia adalah satu persatuan, satu pertubuhan secara sukarela di mana negara-negara yang menjadi ahlinya adalah negara-negara yang pernah dijajah atau ditadbir oleh British. Tapi bukan semua yang pernah dijajah oleh British. Sebagai contoh, dua negara, Mozambik yang dijajah oleh Portugis, tak pernah dijajah oleh British, dan juga Rwanda yang pernah dijajah oleh Belgium tapi tak pernah dijajah oleh British. Dua-dua ni adalah ahli negara-negara Commonwealth. Apa sejarahnya negara Commonwealth ini terbentuk dan dia macam mana sebenarnya? Dia tercetus pada masa 1926. Satu perjanjian dikenali sebagai perjanjian Balfour. Ini berbeza dengan Balfour yang mengakibatkan Israel dengan Palestin itu berpecah. Bukan. Dia perjanjian Balfour, orang yang sama tapi tahun yang berbeza, di mana pemimpin-pemimpin Empire British, iaitu negara-negara jajahan British seperti Australia, New Zealand, Canada yang dikenali masa itu sebagai Newfoundland, dan juga Afrika Selatan. Empat negara ini bersetuju untuk mengasaskan satu pertubuhan negara-negara Commonwealth di mana menghormati King George yang ke-6 sebagai ketua negara tersebut. So, bermula daripada perjanjian Balfour tersebut yang mana tercetus daripada nama Sir Arthur Balfour, seorang Lord President of High Council di British, dan selepas pertemuan itulah maka tercetusnya pertubuhan negara-negara Commonwealth. Dan tahun 1949 Declaration of London mengasaskan bahawa mana-mana negara yang masuk ke dalam Commonwealth adalah bebas mengikut pentadbiran masing-masing. Sehingga ke hari ini ada 56 negara di dunia yang masuk di bawah negara-negara Commonwealth. Namun ada 5 negara berdiri sebagai negara monarki konstitusional, iaitu Brunei, Lesotho, Eswatini, Tonga, dan satu lagi negara Malaysia. So maksudnya 5 negara ini dia ada sistem pentadbiran masing-masing di mana ada raja tersendiri dan tidak terikat dengan King atau Queen of British. Cuma masih menganggap King or Queen of British itu sebagai penaung Commonwealth. Dan ada 15 negara yang masih menganggap King atau Queen of British ini sebagai penaung mereka, sebagai ketua negara mereka, dan 15 negara ini telah termasuk ke dalam alam Commonwealth atau Commonwealth Realms. Termasuklah negara seperti Australia, New Zealand, Papua New Guinea. Ini mereka mengiktiraf King Charles III sekarang ini sebagai ketua negara mereka, dan mereka memiliki ketua pentadbiran berupa Perdana Menteri di negara masing-masing. Dan baki negara yang lain adalah berbentuk republik di mana mereka hanya mengiktiraf King Charles III sekarang ini sebagai ketua penaung Commonwealth, dan mereka ada presiden masing-masing sebagai ketua negara. Contoh paling dekat Singapura atau India atau Pakistan. Jadi matlamat negara-negara Commonwealth ini yang tergabung di dalamnya adalah kerjasama multilateral, iaitu kerjasama banyak hala dalam segi pertahanan, pendidikan, ekonomi, pertanian, perundangan, yang mana membawa satu kerjasama yang baik bagi masing-masing negara. Malaysia masuk Commonwealth sebagai Persekutuan Tanah Melayu tahun 1957. Masa tu Malaysia berjaya mengusir Afrika Selatan dalam Commonwealth kerana masih menganut dasar apartheid, sehingga Afrika Selatan digantung keahliannya dari tahun 1961 sehinggalah 1994 apabila Nelson Mandela dibebaskan. Selain daripada itu, kita pernah menganjurkan Sukan Commonwealth tahun 1998, dan juga kita pernah menjadi tuan rumah bagi perundingan negara-negara Commonwealth yang diadakan di Langkawi tahun 1989, dan daripada hasil perundingan itu telah terhasillah satu perjanjian Langkawi. Salah satu keuntungan Malaysia ikut serta dalam Commonwealth ini adalah dari segi ketenteraan. Semasa konfrontasi dengan Indonesia tahun 1963 hingga 1966, terdiri daripada Inggeris dan Australia turun tangan untuk membantu tentera-tentera kita bagi melawan Indonesia selama 3 tahun konfrontasi.